Bab firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintah berlaku adil dan melakukan ihsan. Dan firman-Nya, innama baghyukum ala anfusikum, sesungguhnya kezaliman kamu itu padanya menimpa diri kamu sendiri. Wa man bughiya alaihi la yansurannahu Allah, sesiapa yang dizalimi pasti akan ditolong oleh Allah, pasti dia akan ditolong oleh Allah. Dan ini bab meninggalkan cetusan keburukan terhadap seseorang muslim atau seseorang kafir. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW berada sekian lama di mana baginda berasa telah pergi kepada istrinya, tetapi dia tidak pergi. Atau baginda berasa perasan bahwa baginda telah mendatangi istrinya, tetapi dia sebenarnya tidak mendatanginya. Qalat Aisyah berkata, pada suatu hari Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menyatakan kepadaku tentang suatu perkara yang aku tanya dia, yaitu dua orang lelaki datang, salah seorang daripadanya duduk dekat kaki aku, dari yang seorang lagi dekat kepala aku. Maka yang berada dekat kakiku itu berkata kepada yang berada dekat kepalaku, apa hal orang ini? Qala matbub. Yang berada dekat kepalaku itu berkata, matbub, dia kena sihir. Matbub yakni maksudnya mashur, kena sihir. Yang berada dekat kaki itu tanya, wa man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Qala, hak dekat kepala itu kata, Labid bin A'sam. Qala, kata yang itu dekat kaki itu, dia kata, wa fima, pada apa dia buat? Qala fi juffi tal'ati dzakar, yaitu pada juffi tal'ati dzakar, yakni seludang mayang kurma yang jantan, fi mustin, pada sikat, dan musyaqah, benang-benang yang putus ataupun lebihan kain yang ditenun, ataupun musyaqah itu maknanya rambut yang gugur apabila disikat, setelah disikat itu musyaqah. Tahta ru'ufatin, di bawah satu batu besar, fi bi'ri dhi arwan, dalam setengah nuskahnya dharwan, yaitu dalam telaga dhi arwan ataupun dharwan. Maka Nabi SAW pun pergilah, pergi, dan dia kata, inilah telaga yang ditunjukkan kepadaku itu, ka'anna ru'usa nakhliha ru'usus syayatin, bahagian atas pokok kurma tu, kepala pokok kurma tu macam kepala syaitan, dan airnya macam air perahan daun inai. Fa amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan, fa ukhrija, maka dikeluarkan yang dibagai tadi. Qalat Aisyah, kata Aisyah, saya pun berkata, wahai Rasulullah, fahalla yakni tadasyarta, kenapa tidak engkau hantar balik? Kenapa tidak engkau hantar balik? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma Allah, adapun Allah, maka dia telah menyembuhkan aku, dan aku sendiri tidak mahu mencetuskan sesuatu keburukan di kalangan orang ramai ataupun terhadap orang ramai. Qalat, kata Aisyah, Labid bin A'sam ini adalah seorang daripada Bani Zuraiq, sekutu orang Yahudi. Bab ma yunha 'anit tahasud wat tadabur, ini bab larangan berhasad dengki dan berpaling muka, yakni bermusuhan. Wa qawlihi, dan firman-Nya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung daripada kejahatan pendengki apabila dia berdengki. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, iyyakum wadzan, elakkan diri kamu daripada prasangka ataupun berprasangka, kerana prasangka itu adalah perkara yang paling dusta. Wala tahassasu wala tajassasu, jangan kamu gunakan panca indera kamu untuk mendapat tahu tentang
orang lain. Wala tajassasu, jangan kamu mengintip, jangan kamu cuba, jangan kamu berusaha untuk mencari keburukan orang. Yani dengan panca indera kamu, dengan his, hawas kamu. Wala tajassasu, dalam setengah nuskhahnya tajassasu dulu, tahassasu kemudian, tak apalah itu. Wala tahasadu, jangan kamu berhasad dengki, jangan kamu saling berhasad dengki. Wala tabaghadu, jangan kamu benci-membenci. Wala tadabaru, jangan kamu bermusuh-musuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, jangan kamu benci-membenci. Wala tahasadu, jangan kamu dengki-mendengki. Jangan kamu tadabaru, yakni berpaling belakang, yakni bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, seperti tadi juga, jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Wala yahillu li muslimin, tidak halal kepada seseorang muslim itu meninggalkan saudaranya, ini meninggal bercakap dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Bab firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, hindarilah kebanyakan daripada prasangka itu. Al-ayah, hingga akhir ayat. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann. Tadi juga, jauhilah prasangka, kerana prasangka itu adalah perkara yang paling dusta. Wala tahassasu wala tajassasu, jangan kamu mengintip dengan menggunakan panca indera kamu. Wala tajassasu, jangan kamu tajassasu itu maknanya lebih kurang juga, mengintai-ngintai orang. Wala tanajashu, jangan kamu melakukan tanajush, yakni kamu pura-pura mahu membeli sesuatu barang dengan harga yang mahal, tetapi sebenarnya tidak bermaksud untuk membeli, tetapi untuk menarik perhatian orang sahaja. Wala tahasadu, jangan kamu dengki-mendengki. Wala tabaghadu, jangan kamu benci-membenci. Wala tadabaru, jangan kamu bermusuh-musuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, ibadan lillahi ikhwana. Ini beza sikit, lebih kurang aja maknanya. Bau ma yakunu fi dhann, dalam setengah nuskhah bau ma yajuzu minadh dhanni, bukan fi dhann, bau ma yakunu fi dhann, tapi bau ma yajuzu minadh dhanni, itu lebih sesuai lagi dengan isi kandungan dia ni hadis yang dikemukakan ini, iaitu bab apa yang harus daripada prasangka itu. Mana prasangka yang harus, bab menyatakan prasangka yang diharuskan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW bersabda, aku fikir si fulan dan si fulan itu tidak mengetahui apa-apa tentang agama kita. Laith berkata, kana, 2 orang yang dimaksudkan itu adalah 2 orang munafikin. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Laith, dengan sanad tadi juga, kata dia, Aisyah kata, Nabi SAW masuk menemuiku pada suatu hari. Dia berkata, wah Aisyah, aku fikir fulan dan fulan itu tidak mengetahui agama yang kita anuti ini, tidak mengetahui agama yang kita anuti ini, alladzi nahnu alaih, yang mana kita berada di atasnya, yakni yang kita anuti ini. Bab satril mu'min ala nafsi, ini bab orang mukmin perlu menutup, orang mukmin perlu menutup kejahatan dirinya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang al-mujahirin, orang-orang yang mendedahkan, menyatakan kejahatan yang dilakukannya. Wa inna minal majanah, dalam setengah nuskhah, wa inna minal mujahirin, begitu. Kalau wa inna minal majanah, dia antara kegilaan, gila juga termasuk dalam gila juga ni, kalau minal majanah. Tapi kalau kita kata wa inna minal mujahirin, termasuk di antara orang-orang yang mendedahkan itu ialah orang yang melakukan sesuatu amalan, maksudnya amalan yang buruk pada waktu malam, kemudian pagi besok
dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menutup kejahatan dia itu. Dia pula berkata, hai fulan, malam tadi aku telah melakukan sekian-sekian, yakni kejahatan. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal dia bermalam dalam keadaan Allah menutupi keaiban ataupun kejahatannya itu. Bila pagi, dia pula mendedahkan, dia pula membuka tabir yang Allah Subhanahu wa taala tutupkan ke atasnya itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Safwan bin Muhriz bahwa ada seorang lelaki bertanya Ibnu Umar, bagaimana engkau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang najwa, tentang najwa, yakni bisikan ataupun percakapan Allah dengan hambanya. Qala, kata Rasulullah, yadnu ahadukum min rabbih, seseorang dari kamu hampir kepada Tuhannya, sehingga Tuhan meletakkan kanafahu alaih, lindungannya, perlindungannya ke atasnya, yakni sehingga Allah menutupinya dengan rahmatnya, mana dekat sangat. Fayaqul, Tuhan berkata, amilta kadza wa kadza marratain, engkau telah lakukan sekian-sekian 2 kali. Fayaqul, orang itu kata, iya. Wa yaqul, Tuhan kata lagi, amilta kadza wa kadza, engkau lakukan sekian-sekian, yakni kejahatan. Fayaqul, hamba itu berkata, iya. Fayuqarriruhu, Allah Subhanahu wa taala tanya dia dan dia mengaku. Yani Allah Subhanahu wa taala tanya, membuatkan dia tu mengaku. Thumma yaqul, kemudian dia berkata, yani Allah berkata, inni satartu alaika fid dunya, aku telah menutup kejahatanmu itu dalam dunia, mana orang tak tahu. Wa ana aghfiruha laka al-yawm, hari ini aku ampunkan untukmu kejahatanmu itu. Itulah beberapa bab. Baiklah, kita tengok semula bab qaulillah, ini bab firman Allah Subhanahu wa taala. Maknanya termasuk dalam adab lagi, akhlak yang mulia lagi, akhlak yang baik lagi, ialah seperti apa yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala ni. Hak mana kena buat dan hak mana tak boleh buat. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh dan apa ni, kezaliman. Mana dalam ayat tu disebutkan hak baik dan hak jahat, hak kena buat dan hak kena tinggal. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu yakni berlaku adil. Berlaku adil itu satu. Wal ihsan, dan berlaku ihsan. Oleh kerana Imam Bukhari naknya utamanya sekat ni, hak ni hak dia naknya sebut sekat itulah. Innallaha ya'muru bil 'adl, melakukan keadilan, maknanya buat sepadanlah, setimpal, yang selayaknya. Itu makna berlaku adil. Adil bermakna kalau orang buat jahat kepada kita, kita balas jahat seumpamanya. Itu adil. Tidak salah. Tidak salah. Masih lagi adil lagi. Masih lagi adil lagi. Hak kita bagi, hak orang yang berhak tu, memanglah hak tu keadilan menghendaki begitulah. Ni kalau orang buat nyaya kita balas dengan seumpamanya. Itu masih adil. Tidak kata kita buat jahat tu lagu tu. Masih adil. Tetapi ada satu lagi, hak lebih tinggi lagi darjatnya daripada hak tu, iaitu ihsan. Ihsan ni orang buat jahat kita tidak balas. Walaupun seumpama kejahatan dia, kita hanya memaafkan. Itu ihsan. Jadi Allah SWT suruh hak ni, mana sekurang-kurangnya, mana kita kena adil. Kalau tidak sampai ke peringkat ihsan pun, tetapi sebaik-baiknya adalah ihsan. Wa qawlihi, dan firman Allah, innama baghyukum ala anfusikum, sesungguhnya kezaliman kamu itu akibat buruknya menimpa diri kamu sendiri. Orang yang melakukan kejahatan itu, akibat buruk dia ialah kena kepada diri dia sendiri. Kena kepada diri dia sendiri, mana tak akan lepas, sama ada dalam dunia ataupun di akhirat. Itulah sebabnya ini sebagai peringatan ni Imam Bukhari nak cerita. Jadi kalau kita faham
Ni hakikat hak ni. Orang yang buat jahat tu sebenarnya dia yang menerima pada kejahatan dia. Maka boleh jadi kita berasa tak boleh balas. Padan dengan hak tu je. Padan dengan hak tu. Allah SWT balas sendiri. Hak tu lebih baik lagi daripada kita balas. Lepas pada tu, man bughiya alaihi la yansurannahu Allah. Sesiapa yang dizalimi pasti Allah akan menolongnya. Mana tak using kalau orang buat nyaya kita, Allah SWT akan balas kalau kita tidak balas pun. Ini maknanya Imam Bukhari nak menjurus, nak ceritakan bahawa kehendak agamanya dia nak sebaik-baiknya ialah ihsan itu, iaitu memaafkan. Allah SWT akan balas, akan tolong dia. Tidak kata dah kita tak balas jadi kita saja, tidak. Wa tarki itharati syarr ala muslim atau kafir, dan meninggalkan mencetus, yakni tidak mencetuskan keburukan ataupun kejahatan terhadap orang muslim ataupun orang kafir. Mana kita tidak cetuskan kejahatan, apa-apa kejahatan, keburukan, kekacauan yang menyebabkan jadi bercelaru orang, kita tidak buat. Itulah di antara sifat yang baik. Seperti baru ni lagi kita sudah sebut dah, iaitu sebelum pada ni dia sebut hak baik saja, hak kita kena ada akhlak yang mulia. Pada tu mulai baru ni dia sebut hak tak boleh ada, hak kena buat, hak kena buat. Di antara hak kena buatnya sifat ni lah, menimbulkan kejahatan ataupun keburukan, keadaan kucak-kacir, huru-hara terhadap orang Islam atau orang kafir. Orang kafir pun tak boleh. Ini termasuk dalam tuntutan adil dan ihsan. Allah SWT suruh kita buat adil. Hak tu kalau kita balas balik boleh, tidak salah, tapi hak sebaik-baiknya ialah ihsan. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah kata dah, orang yang buat jahat tu dia akan balas sendiri, dia akan balas. Dan pada dia tu akibat buruk dia akan kena dia sendiri walaupun kita tidak balas. Dan orang yang dianiaya, Tuhan akan tolong dia pasti. Tuhan la yansurannahu Allah, pasti, dalam bentuk lam takkid itu dengan nun takkid pula, mana dua kali bagi penekanan tu, pasti, sungguh Allah akan tolong dia. Allah SWT tidak akan biarkan begitu. Jadi dia nak cerita sini je kepada dia, iaitu tidak sia-sia kalau kita memaafkan orang. Inilah akhlak yang paling mulia, tidak sia-sia. Bahkan Allah SWT akan tolong kita, Allah SWT akan ampunkan kita. Inilah yang Imam Bukhari nak tunjukkan daripada hadis Nabi SAW. Nabi kena sihir, dia tidak balas. Maknanya dia sudah sampai kepada makam ihsan. Orang kafir yang buat ni, bukan orang Islam, dia tak semestinya mencetuskan satu keadaan yang tidak baik lah. Kalau berkait dengan peribadi dia, Nabi SAW ni kalau orang buat ke dia, peribadi dia maafkan. Kecuali kalau berkenaan dengan agama, dengan masyarakat, tak boleh lah, tak ada. Tapi kalau berkenaan dengan dia boleh tanggung. Terutamanya macam ni, kita sudah berapa kali jumpa hadis ni, Tuhan sudah sembuh, aku siadah, tak ada apa satu. Kalau Aisyah kata tak hantar balik kah, bukan tanah syarta tu istakhrajta, dalam setengah-setengah riwayat istakhrajta, bukan makna pergi keluar, buat keluar benda tu, tidak. Dalam riwayat ni tanah syarta, nusrah tu maknanya jenis bomo, hantar balik bomo ataupun kejahatan sihir orang buat kita tu. Bukan maknanya pergi buat keluar. Memang buat keluar, Nabi SAW pergi lepas pada tu, pergi di telaga tu, memang buat keluar dah tu. Bapa dia kata tidak, tak payah. Hak tidak ni hantar balik. Ini menunjukkan dalam ilmu hitam ni dia ada pula hak jenis hantar balik tu. Makan tuan lah. Kalau buat lagu tu makan tuan. Ada. Maknanya inilah asas dia. Dalam agama pun ada lagu tu. Sebab itulah kita tengok dalam amalan ilmu-ilmu lagu tu, dia boleh nak hantar balik, tak saya hantar balik, boleh. Jadi Nabi SAW maafkan. Dia tidak kata padahal buat lagu ni boleh jadi mati, sampai mati kena sihir. Tapi dia tidak hukum, tidak apa-apa, dia maafkan. Ini maknanya nak ceritanya ihsan ni, budi baik ataupun budi yang mulia yang ada pada Nabi SAW tu sampai ke peringkat itu. Orang kafir pun dia tidak balas, apatah lagi kalau orang Islam, kalau berkait dengan peribadi dia lah.
tu hendak di sini. Lepas tu hak lain-lain tu kita sudah bincang dah bagaimana dia kena sihir. Ada orang kata Nabi tak boleh kena sihir, macam-macam tu kita sudah bincang dah. Tak perlu diulangi lagi lah. Kemudian dua orang lelaki mari ni sebenarnya malaikat, bukannya dua orang manusia, tapi dia mari dalam rupa manusia. Sebab itulah dikatakan dua orang lelaki, dia mari berupa manusia. Yang pertamanya Jibril, dan yang kedua hak duduk dekat kaki tu Mikail. Sama-sama pun hak dua tu mari. Jadi cara dia buat ni kalau kita tengok di sini memang nampak lah orang duduk guna ilmu hitam sekarang ni pun dia ada bahan dia ada bahan. Ikutlah minyak kah kita kata, atau macam di sini sisir. Dengan sebab itulah orang zaman dulu dia terlalu cermat sangat benda-benda gini, sebab orang jahat ramai. Sekarang ni pun ada juga, tapi tidak seperti zaman dulu lah. Jadi sehingga disebutkan orang tua dia rahsia, kadang-kadang dia tak wayak apa rahsia. Kalau rambut gugur apa tahu molek kita tanam molek. Tak boleh rambut ni gunting tahu gitu saja, kerak kuku tu kita tanam molek, dia kata. Jadi orang tak faham dia ingat sunnah lagu tu, mesti kita kena buat lagu tu. Padahal tidak, dia bimbangkan benda-benda tadi orang boleh buat tu. Supaya juga gambar tak boleh. Kalau gambar penuh terutamanya orang yang ada maksud jahat dia boleh buat tu. Suruh jadi gila kau, suruh jadi apa kau boleh. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama dia tak sih. Banyaklah hikmat di sebalik itunya. Di sebalik tak sih tu banyak hikmat. Kena sihir. Lepas tu dia guna tak adalah sisir dan rambut ataupun benda-benda yang putus daripada kain yang ditenun. Maklumlah orang yang buat Nabi SAW tu maklum, namanya Labid bin Asam. Tapi Nabi SAW tak sebalah. Dia ni kafir, sekutu Yahudi. Kalau kita tengok semua ni kita letak depan, banyak ni kita jumpa dah. Nampak sama peranan Yahudi tidak senang, padahal dia tu duduk dalam negara Islam, dan kita nampak kewajaran munasabah lah apa Nabi SAW akhir sekali halau dia keluar daripada Madinah. Sebab apa? Sebab dia memang lagu ni lah sama-sama mesti ada peranan dia, kaitan dengan dia. Sekutu dia guna orang tu, dia guna orang ni, dia menghasut orang ni. Munasabah lah Nabi SAW halau dia tu, buat negeri. Inilah dia kata sebelum pada ni pandang sudah sebut dah, nampak pokok kurma dekat-dekat tu macam kepala syaitan. Pokok kurma biasa je, ada kan pokok kurma kepala syaitan. Maknanya orang yang kena sesuatu dia akan berasa macam-macam lah. Hak tidak comel, dia kata comel, dia berasa macam-macam. Hak tak ada lah mana pun dia kata habis ni. Ini masalah orang hak kena. Nabi SAW pun puasa gitu. Mana keadaan dia tu menggerunkan, mana dalam suasana yang ada benda-benda yang tak molek lagu tu, bila kita pergi tempat dia tu kita berasa dah satu macam di bulu roma kau pun tak ada orang cerita, dia suasana dikuasai oleh ruh-ruh jahat ni, macam ni. Habis itu bab mayunha 'anit tahasud wat tadabur. Ini bab larangan daripada dengki mendengki. Tahasud mana dua pihak. Hak ni dengki kau ni, hak ni dengki kau ni, tak boleh. Sebab dia tu sirah musyarakah, bina musyarakah. Kalau kita belajar dalam Arab ni, dia kata bina musyarakah, bukan satu pihak dengki. Tak boleh dengki mendengki. Musuh memusuhi, tadabur maknanya badi. Kalau kita kata badi paling belakang, tadabur daripada dubur ni belakang, badi paling belakang maksudnya bermusuh-musuhan. Nak musuh ni dia kena ada dua pihak. Hak tu hak dalam hadis, tapi Imam Bukhari buat mari ayat Quran. Apa tujuan? Wa min syarri hasidin idza hasad. Imam Bukhari nak ceritanya tak mesti
Hak tak boleh ni, hak larang ni apabila ada dengki mendengki di antara dua pihak. Dia dengki kita, kita dengki ke dia. Tidak, tak mesti. Kadang-kadang kita tak ada ke satu pun. Saja orang dengki kepada kita. Satu pihak. Tak boleh juga. Kita kena minta berlindung dengan Allah SWT daripada syarri hasidin idza hasad. Ni kita tak dengki ke dia ni. Dia dengki kita. Hak ni pun tak molek juga. Bukan kata hak dua pihak ni saja tak molek. Satu pihak pun tak molek juga. Dengki ni memang tak molek. Memang tak baik. Walaupun satu pihak. Dan sesuatu yang Allah SWT suruh kita berlindung daripada syarri hasidin idza hasad. Bila dengki ni macam-macam lah boleh buat. Macam-macam boleh buat. Kerana dengki lah, maka adalah buat kenak, pergi bomo lah, macam-macam lah. Bomo satu macam juga, ataupun cah keting lah, ataupun macam-macam lah, nak jatuh memburuk-burukkan orang tu sampai teraniaya pihak lain. Ini semua kerana dengki. Kerana dengki jadi huru-hara. Sampai satu negeri pun boleh jadi huru-hara kerana dengki. Sebab itulah Nabi SAW pesan sangat ni. Riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann. Iyyakum wadh-dhann. Elakkan diri kamu daripada prasangka. Dia nak jadi dengki, nak jadi gitu gini, puncanya kerana benda-benda gini. Kita suka dia tu nak goni, padahal dia tak ada dek pun. Kita suka dia nak rebut jawatan kita. Kita suka macam-macam, padahal boleh jadi dia tak ada dek pun. Puncanya daripada prasangka, sangka buruk. Fa inna dhann akdzabul hadis, adalah perkara yang paling dusta. Hak lain dusta belaka, hak ni lebih dusta lagi. Kecek pelawak tu pun pelawak dah, tapi hak ni lebih pelawak lagi. Prasangka kita boleh macam-macam dalam kepala kita tu mari. Kalau kita lep, ataupun maksudnya fa inna dhann akdzabul hadis, maksud dia tepi ni dalam Asyiah ni pada ada sebut dusta ni, dusta akibat daripada kita prasangka terhadap orang. Itu pun dusta juga, pelawak juga. Sebenarnya tidak dek pun lagu tu. Dosa dia ni lebih berat lagi daripada dosa pelawak hak lain. Itu maksud dia fa inna dhann akdzabul hadis. Dosa dia tu lebih berat lagi daripada dosa cakap bohong hak lain. Ataupun perkara-perkara yang disangka ni lebih banyak lagi berlaku kedustaan di dalamnya berbanding perkara-perkara yang diyakini. Perkara-perkara yang diyakini, ini dia sebut annal maznunat yaqa'ul kadhib fiha akthar minal majzumat. Perkara-perkara yang diragui ataupun disangkakan itu lebih banyak lagi dusta berlaku di dalamnya, hak tak betul tu lebih banyak lagi daripada hak majzumah, perkara-perkara yang diyakini. Wala tahassasu, jangan kita kita kata tahassasu ni menggunakan hawas kita untuk mendapat rahsia ataupun keaiban orang, kesulit perkara-perkara hak sulit seseorang tu. Jangan kita gunakan hawas kita. Jadi kita guna telinga kita pergi duduk dengar, jangan duduk tengok dengan mata kita. Kita macam-macam cara kita buat. Jangan macam tu. Itu makna tahassasu. Tajassasu, jangan kita jadi spy, jasus. Jangan kita jadi pengintip kepada orang, duk mengintip keaiban orang, keburukan orang, kekurangan orang. Janganlah gitu. Mana kalau ada kita dengar hak tak molek, tak usah dengar lah. Kalau ada kita nampak dia hak tak molek, tak usah. Tak usah itu. Jangan kita intip, terutama kalau dia buat tempat sulit. Kecuali orang-orang yang memang kerja dia lagu tu lainlah hak tu. Ni hak tidak, bukan spy, hak sebenarnya. Pergi duduk mengintip sama sendiri gitu. Tak ada pasal tu. Kalau hak spy sungguh tak apa hak tu. Nabi SAW pun hantar sahabat dia untuk mengintip musuh, keadaan musuh tu, suku hak tu.
Ni masalah peribadi ni, masalah peribadi. Orang duduk dalam rumah molek-molek dengan isteri dia, kita pergi mengita lagu tu. Tu tak boleh lah. Orang pisah dah, pergi kecek, ajak kecek di tempat sulit kerana ada sesuatu rahsia, kita pergi dengar. Tu tak boleh. Lagu tu. Wala tahasadu, jangan kamu dengki mendengki. Jangan kamu dengki mendengki, dua pihak lah. Kalau satu pihak pun tak boleh juga. Wala tabaghadu, jangan kamu benci membenci. Wala tadabaru, jangan kamu musuh memusuhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Satu hamba Allah, bila hamba Allah dia kena turut perintah Allah SWT lah. Allah SWT tak bui semua tadi tu. Deki gapo semua terbeci pada orang tak bui. Lepas tu saudara pula, takkanlah kita nak dengan sama saudara kita nak buat lagu tu. Inilah dikatakan kunu ibadallahi ikhwana. Seterusnya daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti tadi juga, dan tidak halal kepada seseorang muslim meninggalkan bercakap dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tak kecek kerana tak ada satu kerja, tak apa tu, 4 bulan, 5 bulan, setahun pun tak apa, dah tak ada apa keperluan. Ni kalau jumpa pun tak sekecek. Kerana benci ke dia, nak marah ke dia. Nak marah tu kerana masalah, bukan masalah agama. Tidak. Bukan masalah agama, tapi masalah peribadi, masalah benda kecil gitu. Ada orang tak kecek, sahabat pun tak kecek dengan anak dia. Macam Ibnu Umar tak kecek dengan anak dia hak nama Bilal. Tak kecek sampai ke mati. Dia rocoh anak dia. Pasal dia royak hadis, anak dia kata dia nak larang katanya. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Hadis tu. Jangan larang orang perempuan pergi ke masjid. Anak dia kata dia nak larang katanya. Anak dia kata dia marah. Pasal apa? Baru kita royak hadis Nabi kata lagu tu Ustaz. Tak boleh tu canggah. Dia itu lain lagu tu. Nabi SAW pulau sahabat dia Ka'ab bin Malik 2-3 orang hak tidak pergi perang Tabuk tu kan, 50 hari tak kecek, tak apa kalau tu. Nanti akan datang dia akan sebut hak boleh pula. Hak ni hak kena benda-benda kecil lah, benda-benda remeh-temeh, benda hak berkait dengan peribadi. Kita tak, siapa tak sekecek. Masa muka orang nak senyum kita masa tak boleh lah. 3 hari dosa besar. Dosa besar lebih daripada 3 hari kalau dalam keadaan lagu tu. Terutamanya kalau orang nak minta maaf dah dengan kita, tak saya semacam tak saya semacam apa yang sebut 3 hari ni. Sebab manusia ni pada ketika dia nak marah tak boleh, kadang-kadang tak boleh, tapi 3 hari tu dia kira sejuk dah tu. Kalau dia mikir molek, kita pun ada kesilapan juga yang ada gitu juga, kadang-kadang menyebabkan orang nak marah jadi gitu juga. Jadi timbal 3 hari tu. Lebih pada 3 hari tu ikut nafsu lah kiranya. Sebab apa yang letak 3 hari 3 hari 3 malam. Sebab itulah dia kira dan mikir dah timbal molek. Jadi sebelum pada tu tak kira lagi, sebelum pada tu tak kira lagi. Sebab apa? Manusia memang lagu tu. Dia kadang-kadang kalau nak marah memang tak sekecek lah. Siapa kata sekecek? Itu biasa, tak apalah, tapi jangan lebih daripada 3 hari. Bab qawlihi, ini bab firman Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Kebanyakan daripada prasangka ni tak molek. Kebanyakan daripada prasangka ni tak molek. Tak molek. Allah SWT suruh hindari. Jangan duduk suka tak molek lah, suka buruk kepada orang. Bahkan kita kena suka baik sama ke orang, suka baik sama. Kena suka baik sama. Dalam kisahnya, kisah Hasan Basri lah, jika betul lah cerita ni, tapi dia penuh dengan pengajaran. Jika betul lah, sebab ada pun tidak apa sedap juga cerita-cerita ni, ceritalah ada dalam kitab. Tetapi sejauh mana betul, wallahu alam lah. Tapi dia boleh kita ambil pengajaran. Hasan Basri sebelum dia jadi seorang yang insaf kuat tu, dia suka kat orang. Pada tu Tuhan nak bagi dia ni insaf. Dia duduk tengok orang tu duduk berpimpin-pimpin dengan orang tina,
tepi kolam balik sana dia kata. Dia pun kata teruk masyarakat ni duduk pimpin-pimpin tak malu kau orang. Tak melera dah duduk pimpin dengan orang Tino. Pas tangan dia tu pegang botol tu macam botol arak gitu. Minum arak pula dia kata. Lepas pada tu ceritanya orang tu panggil dia. Orang tu pun panggil dia. Dia kata, kamu berasa tak molek saat ni tu terhadap saya, kata dia. Hak Tina ni adik saya, kata dia. Ni air kosong tu dalam botol. Hasan Basri situ tersentak. Tak kena dia suka gitu kau kan. Kita mesti suka baik walaupun nampak tak molek pun. Boleh jadi dia ada maksud molek tu di sebalik tu. Boleh jadi. Terutama kalau dia tu orang molek lah, orang ju. Kita kena suka baik. Jangan tu buat kesimpulan lalu. Kalau nampak hak tak molek tu. Kadang-kadang tak molek tu di sisi kita saja tak molek. Boleh jadi dia tidak fikir lagu tu. Benda tu benda yang tidak disepakati lagi kadang-kadang. Terutamanya dalam masalah agama. Benda tu masih khilaf lagi. Orang tu beza pendapat dengan kita. Terus kita sangka dia ni gini-gini. Tak kena tu. Nanti dulu. Boleh jadi pendapat kita lagu tu, pendapat dia lagu lain. Kita terus sangka tak molek pada dia. Tak boleh. Boleh jadi maksud dia tu lebih baik lagi daripada kita ni, kita berasa baik. Boleh jadi maksud dia. Kalau hak lebih baiknya kita kata, kita pergi tanya dia, bincang dengan dia, lagu mana ni? Saya tak keliru. Nasihat dia ke? Boleh jadi dia akan cerita kepada kita apa sebab dia buat gitu-gitu. Apa sebab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Tadi juga wa kunu ibadallahi ikhwana. Bab ma yakunu fi adh-dhann. Ini bab prasangka yang diharuskan. Prasangka yang diharuskan. Diriwayatkan daripada Aisyah katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku azunnu, dia kata, aku sangka, aku rasa, aku kira demo dua orang tu, fulan dengan fulan tu tak erti apa satu tentang agama kita. Sebab tu jadi lagu tu prasangka lagu tu. Kalau erti agama, tiba-tiba dia buat lagu tu, tak kena benar lah. Ni dalam dia buat lagu tu, lebih baik kita sangka buruk kepada dia tu, hak merengangkan dia. Dia tak erti berkali tu. Lebih baik kita kata dia tak erti daripada kita kata dia erti. Lepas tu dia buat, sengaja dia buat, kau tak molek. Sebab itu berat lagi tu. Lebih baik kita kata dia tak erti. Rengan lagi. Boleh kita sangka lagu tu, tapi sangka alah kerengan. Kalau nak sangka pun itu harus. Di antara dua, mungkin kita sangka dia ni, dia tahu, sengaja dia buat, langgar. Tu berat tu. Hak salah lagi, dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak buat lagu tu. Lebih baik kita ambil rengan kalau ada dua lagu tu. Boleh dalam keadaan lagu tu. Ataupun di sini dia sebut, Laith kata dua orang tu adalah dua orang munafikin. Kalau munafikin, kita nak sangka buruk terhadap munafikin, tak apa. Tak boleh juga kita betul sangat. Orang ni memang bermaksud jahat semua terhadap kita. Jadi apa-apa kita sangka baik semua ke dia. Tak boleh lagu tu. Kita kena suka buruk, tak apa. Mana kalau musuh kita. Kalau kita nak suka baik semua, kita tak ada siap sedia apa, tahu-tahu mari tekan, marilah kita. Ni kalau kita beringat sama dengan dia tu, kita suka buruk. Mana tahu takutnya mari atas belakang kan? Kita kata. Jadi kita beringat, tak apa suka buruk lagu tu. Jadi suka baik sama bahaya pula. Dalam keadaan lagu tu tak apa. Terutama kepada musuh macam munafikin, gapo ni, dia tidak tengok saja gapo-gapo kita. Kita kena suka buruk. Kalau dia tengok kita buat gini, boleh jadi dia akan buat tanggapan gini. Jadi kita kena jaga. Hak salah lagi ni pun lagu tu juga. Ini berkait dengan agama lah. Berkait dengan agama. Kalau tidak berkait dengan agama, nak suka-suka, tak boleh. Tak usah suka lah. Tak usah kita duduk dengar. Ikut dia. Duduk intik-intik tak usah. Bahkan kita kena tutup keaiban saudara kita. Kalau ada
orang kata apa-apa hak tak molek, hak tak ada pada dia, lebih-lebih lagi lah. Kalau dia ada pun kita kata itu hak dulu, boleh jadi dulu lah ni dia lagu lain tu. Boleh jadi lah ni darjat dia, maqam dia tinggi lagi daripada kita. Kita kena kot tu, kita kena ke arah tu. Sebab apa? Dalam hadis ada sebut orang yang menutup keaiban seseorang mukmin, Allah SWT akan tutup keaiban dia di akhirat nanti. Allah SWT akan tutup keaiban dia di akhirat nanti. Hak sepatutnya keaiban dia tu, keburukan dia tu Allah SWT dedah. Kalau nak dedah pun memang tak apa dah, kira cukup syarat dah. Semua orang boleh tahu. Nampak, oh rupanya dia lagu ni. Orang tak tahu. Allah SWT tutup. Jadi orang tak tahu tu. Pasal apa? Pasal dia tutup keburukan ataupun kekurangan orang Islam yang lain. Itu kelebihannya. Babu satril mu'min ala nafsih. Ini bab menutup keaiban diri sendiri. Jangan kita dedahkan keaiban kita sendiri ataupun kejahatan kita. Itu tak molek juga. Kalau orang buat begitu, maknanya dia dari segi adab dia tu tak kena lah tu, tak sempurna lah, tak comel lah peribadi dia tu. Sebab apa? Dia boleh jadi dipermain-mainkan oleh orang, jadi tawa orang terhadap dia, ataupun orang pemain-main jadi bahan ketawa orang, boleh jadi juga. Dengan sebab itu kena tutuplah keaiban sedapat mungkin. Apa saja keaiban kita, apa saja, kalau keaiban hak semula jadi pun, ataupun kalau kejahatan lebih-lebih lagi. Tidak salah kalau menutup. Kalau seseorang tu misalnya dia ada cacat kau sikit, dia pakai kain labuh semua, kita tak usah kata apa, tak usah kata apa. Kita tak usah kata apa. Dia pakai kain semua tu, muka dia gini, tak usah lah, dia tutup dah. Orang lain pakai kain tuala biasa je, sama sayang kita kata pakai kain tuala biasa jadi nampak betih ke apa. Dia ni tak ada. Boleh jadi dia ada paruk ke ada apa ke, kita pun kata kok tak boleh lah, kata lah kata. Dia dah nak tutup dah tu keaiban dia, sepatutnya kita tutup lah lagi. Itu hak berkenaan dengan peribadi. Kalau hak dosa, hak kejahatan pun Allah SWT suruh tutup juga. Allah SWT suruh tutup juga. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul. Allah SWT tidak suka seseorang itu mendedahkan keburukan dia, tak suka, tak sudut kecek banyak. Allah SWT pun tak kenal, Nabi SAW pun dalam hadis ni yang kita tengok ni, dia tak kenal juga. Hak kejahatan yang kita buat, Allah SWT boleh maaf. Inilah dalam hadis ni dia sebut, setiap umatku mu'afan, boleh dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang yang mendedahkan kejahatannya. Dia dedah tu tanda dia tidak menyesal. Sebab itu tidak dimaafkan, tidak diampunkan. Nak ampun ni dosa ni apabila dia nyesal. Ni dia tidak nyesal. Dia dedah tu dia berbangga pula. Dia berbangga pula. Ini satu kesilapan yang lain pula. Bangga pula. Bangga pula. Apabila kata orang kau gapo, dia royak pula. Nak besar ke diri. Mana ada kelebihan pula seseorang, sedangkan itu kekurangan. Yang kedua, hak tak molek tu, dia bangga, dia melebih, dia kata lebih, hak tidak molek sana. Lepas tu dia tidak menyesal, dia tidak menyesal. Itu dua perkara. Lepas pada tu dia secara tidak langsung menggalakkan orang, jadi orang berasa tidak segan, orang lain pun berasa nak susuk harga dia beroyak juga, bukan kita seorang. Lepas tu orang lain pula kata, dua orang dah pula, lepas tu tiga orang dah pula. Jadi tak, bukan perkara pelik ni. Dia secara tidak langsung dia menggalakkan orang, mendedahkan benda yang buruk tu. Jadi berasa ringan benda yang buruk, dan sebab tu tak boleh. Wa inna minal bajanah, di antara kegilaan, gila juga ni, iaitu seseorang buat kerja buruk pada waktu malam, thumma yusbihu. Pada waktu malam, disebut malam ni mana kalau waktu siang serupa juga, tapi biasanya waktu malam ni dia gelap sikit, orang boleh bersembunyi, terutamanya pada ketika dulu gelap. Boleh nusuk-nusuk kita kata, sulit-sulit pada waktu malam.
Orang nak buat jahat, nak curi, nak gapo pun dia mudah nak nusuk pada waktu malam. Pada waktu siang pun boleh berlaku juga. Sebut malam ni menunjukkan kebiasaan orang nak buat benda-benda yang tak molek ni, benda-benda yang memalukan dia buat dalam gelap, berkata. Thumma yusbihu, besok pagi dalam keadaan Allah SWT telah tutup dah tu kejahatan dia tu, keburukan dia. Dia pula kata, hai fulan, dia kata, malam tadi aku telah buat gini-gini. Tak boleh lah lagu tu. Padahal semalam dah Allah SWT duduk tutup keburukan dia tu. Pagi esok dia pula yang mendedahkan tabir ataupun penutup yang Allah SWT telah letak atas dia. Maknanya tak molek lah perbuatan yang seperti itu. Maknanya orang yang berakhlak mulia, berpribadi mulia, comel jiwa dia pandai jaga diri dia. Kesalahan tu kesalahan, dia pandai jaga diri dia. Sekurang-kurangnya dia fikir, kalau aku rayak boleh jadi orang lain pun jadi ingat benda ni nak buat gantek kau. Sekurang-kurangnya dia fikir lagu ni cara tidak memikir langsung kalau jenis mendedahkan benda-benda lagu ni. Seterusnya ni tentang najwa. Najwa ni maknanya Allah SWT kecek seorang sama seorang dengan manusia. Ada ketikanya besok di pada mahsyar besok Allah SWT cakap dengan orang-orang tertentu. Adalah kisah dia tu. Di antaranya orang hak lagu ni dekat benar Tuhan kenal orang hak lagu ni. Tuhan kenal orang hak lagu ni tadi hak pesil dedah ni dia susu. Allah SWT kenal siapa orang lagu ni dekat benar dengan dia. Dia bawa dekat benar dengan dia, sehingga orang ni mendapat perlindungan ataupun naungan rahmat dia. Dia jadi macam duduk basic pula. Dengar orang tu duduk kata, kamu telah buat gini 2 kali, ya ke tidak? Ya, orang tu kata, ngaku. Mana dia rayak kepada yang patut diceritakan. Kepada hak tidak patut, dia rayak warga dia. Kepada hak tidak patut, dia rayak susah lah gitu gini. Susah pun dia boleh beri ke dia. Tak ada pasal kecek banyak. Buat kerja dia orang tu pergi kecek pula. Tak ada pasal. Dia kata ya. Tuhan kata kamu buat gini-gini pula. Dia kata ya. Mana banyak lagi lah ni. Dia sebut begini. Dan dia mengaku. Tuhan kata aku telah tutup kejahatanmu itu di dunia. Mu pun maknanya tutup juga. Mu pun tidak bising, tidak kecek. Sekarang ni aku ampunkan kepada mu itu. Ni molek lah tu. Tak usah duduk rayak, tak usah duduk berbangga dengan benda. Seterusnya babul kibr. Qala Mujahid thani itfi mustakbiran fi nafsihi itfi raqabati. Wa bihi qala akhbarana Sufyan qala akhbarana haddathana Ma'bad ibn Khalid al-Qaisi an Harithah ibn Wahb al-Khuza'i an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'if mutadha'af law yuqsimu ala Allah la abarrahu ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawazin mustakbir. وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك قال كانت الإماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. باب الكبر ini takabbur. Qala Mujahid thani itfihi mustakbiran fi nafsihi. Itfihi tak tengok muka. Maknanya kalau kecek salah kau apa? Gitu. Ataupun tidak salah pun maknanya tidak memberi perhatian lah pada orang. Ini kerana sombong. Tak pandai nak layan orang maknanya. Dia membesarkan diri dia. Dia berasa dia ni lebih. Hak dekat dia ni tak pandai. Dia nak lain. Gitu maknanya sombong. Takabur. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Harithah bin Wahab al-Khuza'i daripada Nabi SAW sabdanya, mahukah kamu aku ceritakan kepadamu tentang ahli syurga, yaitu setiap orang yang dhaif, yang dianggap dhaif.
Lau yuqsimu 'ala Allah la abarrahu, yang mana kalau dia ni bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah akan meluluskan, Allah akan menjadikan apa yang dia bersumpah itu. Ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kamu aku ceritakan kepadamu tentang ahli neraka? Kullu utullin jawazin mustakbir, yaitu setiap orang yang kasar. Utul sebenarnya setiap orang yang keras, kasar. Jawaz yakni seorang yang sombong. Jawaz seorang yang sombong. Mustakbir maknanya yang beragah lah, yang beragah, yang membesarkan diri, lebih kurang lah maksudnya. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya kanatil amatu min imai ahli Madinah, mana-mana hamba perempuan ahli Madinah betul-betul boleh memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengheret Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana saja dia mahu. Dalam hadis yang pertama ini disebutkan tentang ahli syurga, iaitu orang yang dhaif. Lepas tu mutadhaaf, orang yang dianggap dhaif, dianggap lemah. Di sini bukan makna dhaif ni makna hak uzur, hak sakit lagu tu, tidak. Dhaif ni mana di sini orang anggap dia tu dhaif. Orang anggap dia tu dhaif kenapa? Kerana dia tidak suka balas, dia tidak suka kata kat orang. Orang ingat dia tidak ada apa nama ni, kekuatan, sebenarnya dia ada, dia tak seguna. Jadi orang anggap dia dhaif. Dhaif mutadhaaf. Dhaif dia berasa dia ni lemah, hina diri. Yang ni terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hina diri kepada orang, tak. Setengah orang dia silap faham mana dhaif ni, mana jadi orang dhaif. Hak moleknya hak tak sihat, hak moleknya hak sesak, hak moleknya hak tak ada pakak gapo-gapo, hak moleknya tak ada kedudukan apa-apa, hak tu hak molek. Orang pun anggap dia tu dhaif. Tidak, bukan lagu tu. Kalau lagu tu Allah SWT tak kenal lagu tu, Nabi SAW tak kenal. Sebab apa? Apa ni? Dalam Quran pun ada sebut. Dalam Quran pun ada sebut. Apa yang tak pergi tu? Apa yang tak keluar negeri, tak hijrah tu? Dia kata pasalnya apa ni? Pasal apa? Pasal dia lemah. Allah SWT tegur orang macam tu. Tidak kena orang kata dia lemah tu. Kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Maknanya dia kata kami dulu lemah, kami lemah, tak berdaya. Tuhan tak sih. Dia nak suruh kita berubah, tak sih, lemah lagu tu. Sebab itu kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW pun dia tidak menampakkan lemah. Ini lemah lagu lain ni. Lemah lagu lain. Supaya dalam Quran dia sebut Allahul Ghani wa antumul fuqara, kamu sesak belaka. Apa ni? Sesak belaka. Kamu sesak belaka. Kaya apa sesak je? Sesak. Hak sebenarnya nisbah dengan Allah SWT tu sesak. Satu. Yang keduanya, kalau kaya setara mana pun kita tetap memerlukan. Fakir itu maknanya memerlukan kepada Tuhan. Kok mana-mana pun, mana kita boleh tak perlu kepada Tuhan? Belum mana kaya apa? Itu hakikat fakir tu. Hak dalam Quran apa ni, Nabi Musa kata inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa pun kata fakir, jadi molek jadi tak fakir kah? Tidak, tu fakir lagu lain maksudnya tu. Jadi kita kena faham dalam Quran, dalam hadis ni, kalau dia kata dhaif, kalau dia kata fakir, tidak semestinya supaya kita faham tu. Tak. Fakir tu menunjukkan memang berhajat dari segi lughahnya. Dhaif ni pun luas makna dhaif tu. Mutadhaaf. Lau yuqsimu 'ala Allah la abarrahu. Ini sifat dia. Hak dhaif lagu ni bukan dhaif sebenar ni. Hak dhaif lagu ni. Mana kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah SWT jadi.
Ni tidak pasal orang dhaif ni. Kalau dia kata apa-apa jadi. Ni orang kuat ni. Orang yang tidak dhaif. Mana di sisi manusia ni tidak dhaif sebenarnya. Lagu tu. Cuma pandangan orang dengan sebab dia ni tidak bertindak, dengan sebab dia ni tidak membesarkan diri, maka orang kata dia dhaif. Di sini nak ayatnya hak tidak besar diri lah ni. Hak ni hadis ni. Dhaif ni maksud tidak besar diri. Mutadhaaf. Dan sifat dia lau yuqsimu 'ala Allah la abarrahu. Kalau tok pakai hak biasa, hak dhaif, hak lemah tu, cakap mitok dak. Sumpah pun tak jadi juga. Hak ni lagu lain ni. Dan ahli neraka lawan dia, iaitu hak kerah, hak sombong, dan hak membesarkan diri. Lawan kepada hak tadi lah. Hak tadi tu makna hak merendahkan diri. Atau mengikut setengah-setengah ulamanya kebanyakan. Ini berdasarkan kebanyakan, bukan maknanya hak dhaif ni ahli syurga, hak mana semua ahli syurga ni dhaif belaka. Tak ada hak tidak dhaif. Ahli neraka semua hak kasar belaka. Tidak lagu tu. Ada juga hak kasar jenis hak kuat tu, mana ahli syurga ada juga. Cuma ada beberapa sifat tak dicampur, sifat sombong ke apa tu memanglah ahli neraka. Dan kalau ni mengikut dia akan sebut sini, wal murad inna aghlaba ahli jannah wa ahli nar haula, kebanyakan, bukan makna semua, kebanyakan. Ini mengikut pendapat yang kedua lah. Tapi pendapat yang pertama tadi yang anda sudah sebut tadi, itu lebih molek lagi. Dhaif dengan makna lain, dengan makna tidak sombong. Seterusnya ni cerita Nabi SAW. Nak ceritanya hamba ni, hamba tu pula perempuan. Hamba tu mana-mana hamba. Amah min imai ahli Madinah. Mana-mana hamba. Satunya kalau orang lain lebih-lebih lagi lah. Ni kalau orang setara ni pun hamba. Hamba tu pula perempuan. Perempuan tu pula mana-mana saja, siapa-siapa saja boleh. Nak pimpin Nabi, nak pegang Nabi, nak eret pergi ke mana boleh. Maknanya Nabi SAW ni tidak menyombong lah, tidak besar ke diri. Walaupun dia ni ketua negara, siapa saudara tu boleh orang eret dia pergi ke mana. Daripada sinilah Dr. Yusuf Qardawi, dia pegang dalil, dia kata boleh salah dengan orang Tino tu, dia kata pegang tangan, dia kata. Sedangkan kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis ni, dia kata bukan maksud gitu. Bukan maksud gitu. Maksud di sini mubalaghah. Nak ceritanya kalau ibarat kata kalau orang pegang tak ikut orang eret lah. Ikut orang, dia tu ikut orang eret. Pakai orang eret ngerti ke? Ikut orang ajak lah maksudnya, buat pula tak apa belaka. Kita pun kata lagu tu ikut orang eret. Kita ni pun lagu tu jugalah ni. Sebab itulah dalam Hasyiah ni dia kata la taqzu al-maqsud min al-akhdhi bi yadihi huwa ar-rifq wal-inqiyad. Situ. Yang dimaksudkan dengan pegang tangan itu iaitu dia berlembut dan dia menurut. Sebab kita kata dalam bahasa kita, dia ikut orang eret gimana tak pergi belakang. Orang eret tu mesti eret dengan tangan kau? Tak mesti. Itu masalah penggunaan bahasa tu. Yang ni akhlak Nabi SAW ni begini kedudukannya. Walaupun seorang hamba perempuan tu ada hajat, dia akan pergi untuk membantunya. Wahtaja bi an yamshiya ma'aha liqada'iha lama takhallafa 'an. Kalau dia perlu pergilah sekali dengan hamba tu, dia akan pergi. Ni sifat merendah diri dia tu. Wa fihi anwa' minal mubalaghah. Di sini dia kata di sini ada beberapa bentuk mubalaghah. Nak ayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dia terlalu merendah diri. Ada mubalaghah di sini. Dari segi dia sebut perempuan bukan lelaki. Lepas pada tu dia sebut hamba bukan orang merdeka. Kalau orang merdeka kita kata orang lain pun jaga hati, jaga air muka orang. Ni kalau dalam masyarakat ada hamba ni, kalau tak melera pun tak apa hamba tu. Hamba pula perempuan pula. Dengan lafaz ima, ayyu amatin kanat, mana-mana hamba lah. Wa biqawli haitsu sya'at, bila saja. Haitsu sya'at, bila saja hamba tu nak, tempat mana saja.
dan dia ta'birkan, dia menyatakan dengan lafaz al-akhdhu bil yad alladhi huwa ghayatut tasarruf. Dia sebut pegang dengan tangan ni memberi makna terlalu mudahlah untuk nak ajak begitu. Tapi Yusuf Qaradawi kata, apa yang kita nak ta'wilnya, nak pakai hak majas tu? Kalau boleh kita pakai hak zahir pun, kalau boleh kita pakai hak zahir, apa salahnya? Dia kata dia buat ikut tu. Nah, itu masalah dia lah, dalam kitab dia lah. Cuma di antara dalil dia pegangnya hak ni lah, orang lain tidak faham lagu tu. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis-hadis yang lain. Nabi SAW ni tidak pernah salah dengan orang tino, tidak pernah lain selain daripada mahram dia. Dia kata tu dengan maksud lain tu, dia takwil lah. Dalam itu pendapat dia lah, ke mana-mana pun pendapat dia. Boleh jadi dalam setengah-setengah keadaan, ada juga munasabahnya sesuai juga dalam setengah-setengah keadaan. Kemudian babul hijrati, bab hijrah. Hijrah di sini bukan makna hijrah pindah tu, tinggal negeri itu tidak. Hijrah di sini maknanya tidak bercakap. Tidak bercakap dengan seseorang sampai lebih daripada 3 hari, itu makna hijrah tu. Wallahu a'lam sekata. Allah. Dia takwil lah. Dalam itu pendapat dia lah, ke mana-mana pun pendapat dia. Boleh jadi dalam setengah-setengah keadaan, ada juga munasabahnya sesuai juga dalam setengah-setengah keadaan. Kemudian babul hijrati, bab hijrah. Hijrah di sini bukan makna hijrah pindah tu, tinggal negeri itu tidak. Hijrah di sini maknanya tidak bercakap. Tidak bercakap dengan seseorang sampai lebih daripada 3 hari, itu makna hijrah tu. Wallahu a'lam sekata. Allah.